Assalamualaikum. Sekarang ni kita orang untuk NGO Pintas, kami membuat satu amalan lah. Kita sedang membuat CSR untuk menyantuni salah seorang sahabat kita, NGO lain. NGO apa Sob? Darul Ukhwah. Darul Ukhwah. Kita nak pergi tolong kat sana. Jadi on the way kita pergi sini, kita macam sayu lah sikit. Sebab kita tahu rumah-rumah yang teruk kan. So okay. Jadi kalau korang tengok video tu tadi, sebenarnya pada waktu itu adalah waktu aku dalam perjalanan bersama dengan rakan-rakan NGO aku, NGO Pintas, ke Darul Ukhwah Puchong, yang mana kami menghulurkan bantuan tenaga untuk membersihkan asrama di Darul Ukhwah. Jadi nak tahu cerita ataupun something like personal incidents happens around my circles, jangan lupa like, share and subscribe, dan silalah menonton video ini. Now dah sampai dekat Darul Ukhwah. Ui, serius tu, tak sampai hati nak tengok. Ketemu Ustaz dah sampai dah. Tu, Ustaz, belakang. So memang terrible lah, tak sampai hati. Aku rasa macam tak nak ambil footage boleh tak? Aku rasa macam nak privacy sikit lah. Nanti kita macam lain lah. Tak, dia tengah kemas Al-Quran sejadah. Guys, aku dalam banyak ni footage banyak aku tak boleh ambil sebab aku terlalu emosi kat sini. Yelah, macam tempat aku tak kena kan. Bila orang kena, tak boleh lah. So kita doakanlah banyak sahabat-sahabat yang luar yang survive kan. InsyaAllah. Kita tengok apa lagi. Aku ketika berlakunya hujan lebat baru-baru ini, insiden itu, honestly aku berada di rumah Kajang. So aku pada asalnya sepatutnya pada hari itu, pada 19 hari bulan 12 tu, aku ada YouTubers punya gathering bersama rakan-rakan YouTube aku di KL. Dan pada waktu itu bila hujan tu non-stop kan, we decided to macam cancel lah. Not cancel lah, kita orang tunda kepada Jumi yang datang daripada Penang kan. And then kita ada Mohtar daripada Shah Alam, and also my cousins from Shah Alam. So kita orang macam cancel dan aku terus stay kat rumah. Tapi yang membuatkan aku runsing dan risau adalah ahli keluarga aku, my parents, my siblings, diorang on the way daripada Dungun. Sebab adik aku yang bongsu dia konvo, jadi diorang on the way heading to KL. Jadi diorang stuck dekat Bentong for almost like 12 hours. 12 years gila lah, 12 hours. Dan benda itu yang membuatkan aku risau. Sebab bila kau stuck dekat kawasan Bentong, diorang kata diorang stuck dekat depan flyover MRSM Bentong. Bapak aku cakap depan tu tanah runtuh, belakang air naik, kampung dah tak nampak dah. Jadi diorang stuck kat almost 12 hours. So memang aku risau lah. Sebab kawasan tu, aku tahu kawasan tu aku membesar dengan kawasan Karak Bentong tu. Dari kecil lagi, tanah runtuh selalu berlaku, accident selalu berlaku. Jadi aku risau dengan conditionnya. Dan aku sebenarnya bukan nak kata aku pentingkan family aku, sangat tak. Aku dah fikir juga, ini kalau mak ayah aku sendiri yang dewasa ni, dengan terkencing, faham tak, dengan sejuknya, dengan hujan, terkencing, terberaknya, dengan makan pun aku dah risau. Macam mana pula yang ada budak kecil kau faham tak? Aku ada fikir benda tu. Jadi aku macam doa banyak-banyak, kalau boleh janganlah ada kes kat situ kematian. Kalau kemalangan tanah runtuh, janganlah ada siapa mangsa yang terlibat. Aku memang dah tak boleh tidur malam tu. Aku memang keep updating my family. My family aku pun memang keep ada dalam family group. Kita orang memang risau. Jadi Alhamdulillah, akhirnya mereka selamat sampai ke Kuala Lumpur the next 12 hours. Lepas diorang jumpa satu stesen minyak, and family aku dapat makan, dapat bersihkan diri. After that, polis pun advise jangan keluar daripada kawasan tu. Jadi diorang pun macam akur dengan perintah tersebut. Sehinggalah bila air dah surut, diorang slowly move. And Alhamdulillah, diorang maklumkan dekat dalam grup, diorang dah sampai ke Gombak. Masa tu aku memang happy sangat. There is no bad thing happen kan. So aku memang bersyukurlah untuk family aku. Lah kat sini semua. Sekarang ni sangkut dekat highway Karak.
Tanah runtuh memang tak boleh lalu. Kita orang start kat sini. The next day aku pergi ke Darul Ukuhan di Puchong. Macam mana? Aku tak pernah tengok depan mata aku. Sebab ialah aku bukanlah orang yang belasak sangat. Honestly aku bukanlah jenis volunteering sangat zaman universiti. Tak, aku bukan. Aku budak seni. Aku budak dewan budaya. Jadi aku bukan budak. Walaupun aku degree in kemasyarakatan, aku tak pernah pun join kemasyarakatan. Tapi kali ni aku turun. Aku turun sebab this time aku rasa perlu turun sebab aku tak nampak orang. Aku nampak rakyat tu menolong, tapi aku tak nampak gerakan besar-besaran berlaku di Lembah Kelang. Aku nampak rakyat tolong. Aku nampak daripada banyak benda berlaku. Jadi aku rasa macam okay, this time there's no one yang aku boleh relax. Aku rasa aku turun dengan AJ aku, kita turun. Aku nampak dekat kawasan Puchong tu, area Puchong tu, kalau korang pernah tengok tsunami kat Aceh dulu tu, macam tu lah keadaan dia. Dengan bila aku tanya kat Darul Ukuah tu, tinggi mana air tu, aku just wonder, aku pun boleh lemas dalam asrama tu. Itu yang buatkan aku rasa macam, oi. And then dekat asrama, dekat Darul Ukuah tu, dia dekat dengan Sungai Kelang satu hal. Saya pula dekat dengan kawasan ada parit. Aku nak parit, what you call that dah? Tasik, something like that lah. Air lumpur tu keluar, habis rumah tu dia punya lumpur bau tebal. Kau kena sental betul-betul. Kau tak boleh jirus air macam air biasa. Tak semua ada pam air yang laju tu. Tak ada, tak semua orang ada. Kau kena pakai itu untuk bersihkan rumah kau. Faham tak? Jadi, tak semua orang ada. Orang kampung lagi yang tak ada kan. Jadi, asrama tu adalah. Tapi aku just wonder, kawasan kampung tu tak ada. Tak semua orang ada benda tu. Nak struggle sental, it takes time. Dan aku rasa memang budaya sukarelawan ni kena turun lah, kena tolong orang. Jadi bila aku turun, aku bersihkan tempat tu. Aku sedih bila aku tengok Al-Quran tu macam banyak Al-Quran tak boleh pakai dah. Faham tak? There's no point kalau kau jemur tak boleh pakai. Nanti dia macam tulisan tu sedih lah. And then dekat asrama tu pula ada bedridden. Bedridden ni orang yang perlukan yang terlantar kan, perlukan kursi roda. Jom naik atas kereta rosak. Aku macam fikir balik macam, ya Allah, hai, banyaknya masyarakat Malaysia ni tampung musibah ni dengan, kau faham tak, dengan pandemik, tak ada kerja, dengan Citra tak sambung. Aku tak habis Citra tak sambung. Lepas tu dengan total loss, banyak benda musibah yang kita diuji. Aku harap kat sini bila kita diuji, tolong kita sedar memang betul kita sakit, kita ada kematian, kehilangan. Tapi ada satu sisi yang aku cubalah nak tolong naikkan semangat korang. Allah angkat darjat kita kalau kita betul-betul buat. Itu yang sebenarnya aku pun nak pujuk diri aku, tak tahu nak cakap macam mana. Tapi aku kata tak apa, orang angkat darjat orang. Allah angkat darjat orang. Tak apa, jangan risau. Aku memang doakan banyak. So di samping aku tengah bersih-bersihkan kat kawasan Darul Ukuah tu, tengah bersih-bersih, aku terjumpa satu figure yang aku sendiri terkejut. Hamba Allah ni memang tengah-tengah cuci macam, yang bestnya hamba Allah ni seorang je. Aku tak nampak dia bawa tim. Aku wallahualam kalau dia bawa tim, yang lain tu tim dia, tapi aku nampak dia seorang je buat kerja tak segan, jirus, sental, angkat tu, angkat ni. Dan aku sangat impress, dan aku rasa bukan dia seorang je yang buat benda ni. Ramai lagi. Which is aku jumpa Faizal Tahir. Ya, of course Faizal Tahir siapa tak kenal kan. Aku macam, bang, serius bang, kalau bang tengok bang, sebenarnya dia ada satu semangat yang lain tau untuk orang-orang yang nak menolong ni. Bukan sebab, abang nak fikir sebab kita orang macam mengagung-agungkan, tak. Dia ada satu semangat yang is a motivational punya spirit. When you come, you involve, you macam mingle around with other public people, macam kita orang macam, we have to do this together. Faham tak? This is like rakyat jaga rakyat. Memang aku masa tu boost gila. Come on lah, bila kau menentangkan sebelah Faizal Tahir, kau rasa Faizal Tahir sebelah aku kot. Kan? Lepas tu macam, dan aku tak rasa Faizal Tahir seorang je buat, ramai lagi. Datuk Siti pun turun Padang kan. Aku rasa banyak selebriti lain yang tak didendangkan. Tapi aku bukan nak bising pasal Faizal Tahir ni, tak. Aku nak cakap yang kali ni memang figure-figure orang besar, selebriti semua turun tanpa ada bising apa-apa pun. Jadi bila aku jumpa Faizal Tahir ni, aku rasa macam
Macam aku NGO, datang tolong NGO, it make sense. Kawan tolong kawan, kau faham tak? Datang dari ukhuwah tolong kawan. Faizal Tahir ni siapa tu? Dia penyanyi selebriti turun dekat rumah tu macam... Itulah, aku rasa macam pengajaran kat sini, kita kena kejar kot benda ni. Kepada mereka yang mampu. Simple dia aku nak ajarkan orang kat sini. Kalau kau tak boleh nak bagi sumbangan dari keuangan, sumbanglah tenaga. Kalau tidak, berilah kata-kata semangat. Setidak-tidaknya doa. Tak usah nak hukum hakam keluar statement Selangor negeri maksiat, kan? Bagi aku nonsense benda-benda tu tu. Yang cakap je pula ustaz geng-geng konon-konon pejuang-pejuang agama konon-kononnya itulah siapa suruh buat kilang judi, siapa suruh buat kilang arak ni semua kan dah tipu musibah. In fact, daripada kau buang masa untuk menghukum orang, kau diajar untuk mengajar orang untuk menghukum orang, baik kau doa kalau kau tu betul-betul orang agama. Berdoa untuk banyak bantuan. Sebab kita kadang sekarang ni memang dah terdesak. Jadi aku rasa macam such a waste time lah. Tapi bila Faizal Tahir turun, aku rasa macam dia membakar semangat aku lagi. Itu yang betul-betul aku salute lah. Dan aku salute dia dan aku salute orang sekeliling tu. Bila ramai-ramai buat sama-sama kan, dah tak ada gap dah. Gap dari segi macam kau selebriti, aku peminat, tak ada gap, tak ada. Semua buat kerja sama-sama. Aku rasa macam thanks God. Allah reward kekenyangan hati aku dengan berjumpa Faizal Tahir. Itu yang aku memang appreciate, aku bersyukur sangat. Dalam keadaan yang sama juga, pada waktu berlakunya banjir baru-baru ni, aku telah dikejutkan dengan satu berita yang mana pusat pemberian dadah aku dulu yang aku pernah mendapatkan rawatan dan aku pernah berkhidmat selama 2 tahun. Rumah Sahabat Ulangan telah ditimpa musibah yang agak besar lah. Aku sebenarnya kalau nak cakap benda ni aku macam aku dah puas sedih, aku dah puas menangis, aku dah puas hibur. Dan aku sebenarnya kalau cakap benda ni aku macam tak cukup oksigen untuk bercakap. Yes, aku tak ada kena dengan Rumah Sahabat. But this is the place yang mold aku. This is the place yang banyak berbakti dengan hidup aku. This is the mall. This is the place yang membenarkan aku untuk buat YouTube. Yang aku buat perkongsian. Aku jumpa ramai orang. Takkan aku tak nak cerita kan? Apabila facilities kat sana hancur. Aku cakap hancur lah, senang. Simple hancur. Kau tengoklah nanti klip-klip ni. Kau faham kan? Jadi mungkin ada family members yang dulu pernah hantar anak dekat sini tengok channel aku. Yes, Rumah Sahabat disaster teruk. Dapur hilang. Dapur tempat masak hilang. Dekat situ aku difahamkan dah ada 120 orang penghuni. Macam ni dia nak makan sekarang. Kau faham tak? Lepas tu asrama roboh. Diorang tidur macam mana sekarang? Jambatan yang korang jambatan gantung daripada tempat korang parking kereta sampai ke tempat Rumah Sahabat tu hilang. Kebun tempat diorang buat psikososial untuk betulkan diorang punya orang kata motor skill diorang dah tak ada di sungai. Bilik detox yang kurungkan budak-budak untuk bagi diorang neutralize tak ada, dah tak ada dah. Aku tak boleh nak cakap lah. Aku rasa macam kat sana ada kawan aku lagi. Ada kenangan aku lagi kat sana. Bila aku dapat video tu, diorang struggle. Aku difahamkan tengah tak ada elektriknya. Aku contact diorang, dia tak boleh. Ulangan kan. Jadi aku rasa untuk Rumah Sahabat, aku harap korang keep strong lah. Korang keep strong. Aku tak boleh, aku tak ada duit untuk bantu korang. Tapi aku gunakan platform aku ni untuk bantu korang lah. Kepada mereka-mereka yang nak tolong. Sebab ini mujahadah diorang nak tolong orang masyarakat kita untuk pulih. Diorang ada facilities diorang. Aku hibur. Yes, that's the words yang represent aku. Aku hibur sebab
Banyak kawan-kawan aku kat sana lagi. Banyak kawan-kawan aku yang bukan sekadar mendapatkan rawatan kemudian dia orang pun tolong orang juga kat sana. Kepada Puan Mimah dengan Ashraf, stay strong. You have a great team sebenarnya kat sana. Aku rasa korang boleh. Tapi untuk part aku, kepada mana-mana individu, badan-badan yang ingin membantu Rumah Sahabat Ulangat, aku quote kat sini Rumah Sahabat Ulangat. Dekat bawah aku punya caption kat bawah ni ada details dia. Kalau tak, korang boleh je pergi kat Facebook atau Instagram Rumah Sahabat Ulangat. Korang boleh approach diorang, bantulah mereka apa yang patut yang korang nak bantu. Dari segi keuangan ke, facilities ke. Aku dari dulu lagi aku nak fight untuk Rumah Sahabat ni dapatkan chillers je, fridge kan, sebab diorang dah makin ramai. Kalau ada siapa nak sumbangkan chillers ke, peti sejuk ke, dapur ke, guys, dapur diorang hilang guys. Dapur untuk masak dah tak ada dah. Tak ada dah. Yang lain-lain tu tak apa lagi boleh, tapi dapur nak masak operation day tu surau dia. Aku rasa macam syukur. Office tak anyut sebab dalam kawasan tinggi, tapi yang dapur asrama, aduh. Boleh lah guys, drop some comments. Jadi disebabkan itu, untuk video konten aku kali ni, NGO aku, ini bukan channel aku, bukan ni NGO channel cakap, this is not NGO aku punya official channel. Tapi sebab aku one of the members of Pintas, aku dibenarkan untuk mengawalkan kepada kalian yang mana NGO Pintas aku telah melancarkan satu tabung derma kilat, itu dikenali sebagai tabung bencana banjir Pintas, yang mana kalau tuan-tuan, datuk-datuk, datin-datin, tan-sri-tan-sri, puan-sri-puan-sri, tuan-tuan, encik-encik, puan-puan, cik-cik yang sudi menghulurkan bantuan dari segi dana keuangan, bolehlah orang kata menyumbangkan keuangan melalui akaun di dalam poster ini nanti. Dekat bawah dekat caption ni saya akan bagi akaun tu juga. You guys boleh tulis boleh dapatkan akaun itu dan masukkan bantuan. Sebab malam tadi start aku buat poster ni dah ada pergerakan duit masuk. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada kawan-kawan aku yang bila aku share kat Facebook malam tadi pukul 12.30, ramai, ada dah 5-6 orang share. Terima kasih sebab korang share lah, ada banyak duit, ada duit masuk. Bila duit masuk tu, at least ada kerja kami. Untuk NGO Pintas, kita ada manpower, kita ada sukarelawan yang mana pada hari Ahad nanti kita akan turun padang untuk menghulurkan bantuan ini kepada mereka yang memerlukan. Jangan risau. Dan ada pembuktian dari segi nanti konten aku. Korang tengoklah kat akun channel aku akan membuat pembuktian dekat sini. Jadi kalau tuan-tuan nak buat bantuan keuangan melalui Pintas, boleh nanti drop some hulurkan di akaun Maybank yang tertera kat sini. Ni yang aku tulis ni. Dan sekiranya korang ada macam, okey saya tak ada duit, saya nak bagi something, ada list barang-barang yang aku sediakan dalam poster nanti korang boleh tengok. Kalau korang macam alamat cepatnya video ni kan, korang buka Facebook aku Rusdi Reza, dekat situ ada poster, korang tengok barang apa dan akaun mana. So korang boleh message dekat situ, boleh hubungi Saiful Chua juga, which is aku punya boss. Korang mention kat situ, tanya dengan dia macam mana nak buat, semua boleh. Dan insyaAllah Ahad nanti kita akan pergi turun padang dan kita akan hulurkan bantuan. Dan masa yang sama juga aku nak post something like a poster here dengan account number Rumah Sahabat Ulangat. Kalau korang nak bantu diorang, sebab kat sini aku bagi dua je dulu, Rumah Sahabat and Pintas. Pintas kita tabung, kita tak ada, kita hanya menguruskan untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan. Tapi Ulangat korang direct kat diorang, tapi aku jadikan medium YouTube aku untuk membantu diorang. Kalau korang nak tengok ke nak bantu ke apa, sila hubungi Ashraf Amri. Dan juga korang bolehlah beri sumbangan bagi aku. Aku tahu kita nak sumbangan pun, sumbanglah mana yang mampu. Jadi untuk kali ini, untuk diri aku sebenarnya, aku akan teruskan melakukan khidmat masyarakat kemanusiaan, misi kemanusiaan aku kepada orang ramai. Dan kepada anda di luar sana, sekiranya anda ingin melakukan misi kemanusiaan, teruskan lakukan, anda cari NGO yang boleh anda rely. Dan kepada anda yang tak boleh tapi anda rasa macam I want to contribute something, teruskan doa, give a good motivation quotes inside our social media. Jangan cakap bukan-bukan, and then stop lah blaming each other. Kalau nak salahkan orang tu, bagi aku masa sekarang ini, daripada engkau menunding jari, baik-baik engkau do something kan. Sebab aku rasa ramai orang tengah marah mengamuk pasal orang ni tak buat kerja, engkau dipilih, kau tak buat kerja, yang kita orang susah. So bagi aku, stop blaming for a while. Okay, buat kerja kita, and then after that kita bincang benda tu later. Benda tu macam tu je sebenarnya. Jangan jadi bangsa yang membuang masa dengan blaming each others tapi tidak membuat kerja.
Okey, jadi untuk video pada minggu ini itu sahaja pada aku. Terima kasih kepada semua yang menyokong, menonton, yang memberi sumbangan. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah perkongsi akan datang aku akan cuba laporkan dari semasa ke semasa. Kalau korang tak dapat tengok YouTube, korang boleh buka Facebook aku, Instagram aku, just follow aku, perkembangan aku dari semasa ke semasa, sebab aku akan lately akan busy untuk membuat kerja-kerja amal ini, insyaAllah. Semoga kita berjumpa lagi dan terima kasih sekali banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.